Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahrul Mazi jilid 18. Tuan punya kereta PBK 4423 minta ubah dalam kawasan Ma'had Tahfiz segera. Tolong PBK 4423 tolong ubah kereta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muka surat 36. Muka surat 36. Bab ma jaa fi sifati abwabil jannah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sifat segala pintu syurga. Syurga ada pintu. Tadi pun kita baca hadis cerita tentang dua orang mukmin, seorang kaya, seorang miskin yang mereka jumpa di pintu syurga. Ini kita nak tengok bab tentang sifat yang dikatakan pintu syurga. Ketahuilah saudaraku, pintu syurga itu luas. Dia kata pintu syurga luas, sungguh pun luas. Maka pada waktu masuk orang-orang mukmin, maka jadi bersesak-sesak jua dan bersendel-sendel bahu. Dia kata pintu syurga ni luas. Sekali dia cerita luas macam mana. Sungguh pun pintu syurga luas, tapi oleh kerana hak nak masuk syurga ni ramai, dia jadi berasak-rasak juga ketika nak masuk tu. Demikianlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ummati allazina yadkhuluna minhul jannah arduhu masiratur rakib al-mujawwidi salasa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pintu umatku masuk sekalian mereka itu ke dalam syurga, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar. Dia kata menunggang selama 3 hari lamanya. Tu dia. Nak abang kata pintu syurga ni, satu pintu luas dia, kalau satu orang naik kuda, satu orang yang handal naik kuda, dia naik kuda dengan laju tu 3 hari 3 malam baru jumpa ujung pintu. Demikian luasnya pintu syurga. Summa innahum la yadghatuna alaihi hatta takada manakibuhum tazul. Kemudian daripada itu pula bahwasanya mereka itu memasuknya berhimpit-himpit atasnya. Macam tu punya luas pintu syurga, masuk ni berhimpit-himpit sehingga hampir bahu mereka itu hilang, yakni sebagai cabut oleh sebab bersendel dan berlaga-laga bau mereka itu. Tu dia. Sampai macam nak jatuh bau, berebut nak masuk ke dalam pintu syurga ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah pintu syurga itu 2 keping berkipas. Dia kata pintu syurga dia ada pintu, daun pintu tu 2 keping dan dia ada kipas. Lagu cerita Wild Wild West lagu tu. Lagu pintu apa nama, cerita cowboy begitu. Sesungguhnya syurga itu berpintu kipas 2 keping, dia kata. Maka tiap-tiap satu keping daripadanya maka sangat luas, seperti tersebut dalam hadisnya begini.
Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وحجر ومكة. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangan kudratnya, bahwasanya barang yang antara dua keping pintu kipas syurga itu sebagai antara sejauh Makkah dan negeri Hijr dan Makkah, telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Besar lah, nak abang kata besar. Tajuk baru, bab ma jaa fi suqil jannah, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pasar dalam syurga. Ini pula dia nak cerita, dalam syurga pun ada pasar, ada market. Ketahuilah saudaraku, pasar syurga itu bukanlah ia pasar tempat jual beli, yakni nak berjual beli barang yang mau dijual dan dibeli. Bahkan seolah-olahnya sahaja pasar, tapi nama aja market, tapi bukan ada apa nak jual, bukan ada apa boleh beli di situ, dia kata. Kerana sekalian yang hadir ke situ mencita apa suatu jua di dalamnya, semua didapatinya. Kerana yang kata pasar dalam syurga ni tak pakai duit. Bila pi aja di situ, teringat apa dapat, tak keduh bayar duit. Pi di pasar tu tengok apa, berasa nak dapat lagu tu. Jadi cerita kata nak menjaga money changer tak boleh di sana. Sebab duit tak pakai. Jadi tak payah buka warta berita nak tengok apa nama nilai mata wang jatuh ke naik ke turun, tak payah. Sebab duit tak pakai di sana. Bawa diri aja pi, tengok apa, berasa berkenan, tengok-tengok duit ada kat kita, lagu tu. Maka itu yang dikatakan suq ataupun pasar dalam syurga. Maka apabila telah dihimpun oleh Tuhan akan semua orang di situ, maka masing-masing pun minta dan ambil apa kehendaknya dengan sekira-kira amalnya. Bila semua orang doa ada di pasar ni, pasar syurga ni, apa dia nak dia dapat, bergantung kepada amal dia masa di atas dunia terang mana. Kalau di atas dunia amal dia banyak, dan amal yang banyak tu pula amal ikhlas, maka di sana cukup istimewa, Tuhan bagi ke dia. Begitu. Maka keadaan pi dan masuk ke dalam pasar dan dapat apa yang disukai itu, itulah yang diterangkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sa'id bin al-Musayyab annahu laqiya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Sa'id al-Musayyab. Dia ni pun cerita panjang ni kalau nak cerita tentang Sa'id bin al-Musayyab. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak dan jumpa Nabi. Mereka hanya dan jumpa sahabat Nabi. Maka mereka ni dipanggil tabi'in. Maka di kalangan tabi'in ini, Sa'id al-Musayyab ini tabi'in yang ada nama. Dia ada anak perempuan cukup segak, sehingga kan segak anak perempuan dia ni jadi bahan bercakap orang semua orang bercakap pasal segak anak Sa'id bin Musayyab ni. Sebahagian pergi mengaji dekat Sa'id bin Musayyab ni bukan nak tengok kitab, nak tengoklah rumah dia. Ada sebahagian nakal lagu tu. Pergi mengaji ni bukan nak tengok kitab je, kitab nak tengok je, tapi dalam tu pun nak tengok je. Bunyi pinggan jatuh je dan pakat nak tengok. Pasal apa? Pasal dalam sana ada uak pinggan tu dia nak tengok. Lawa anak Sa'id bin Musayyab ni. Sehingga kalau lawa dia ni, khalifah pun berminat nak ambil buat menantu. Khalifah
berminat nak ambil anak Sa'id bin Musayyab buat menantu. Khalifah hantar rombongan mai meminang. Sa'id bin Musayyab tolak pinangan khalifah. Dia tolak bukan kerana anak dia dah ada kawan dah. Dia tolak. Khalifah terkejut. Khalifah tak sangka ada orang di kalangan rakyat ni, bila dia pergi meminang sanggup tolak pinangan dia. Dia tak sangka benda ni. Khalifah mai jumpa dia. Khalifah tanya dia, apa pasal kamu tolak pinangan anak aku? Apa dia jawab? Dia kata, kerana aku sayang agama anak aku. Dia kata. Khalifah tanya, awak pasal apa? Anak aku teruk sangat ke? Dia kata, dah. Tapi aku tak yakin. Dia kata, anak tuanku boleh jaga anak saya. Dia kata. Saya tak kata anak tuanku jahat, tapi saya tak yakin anak tuanku boleh jaga anak saya. Khalifah tak boleh kata apa, sebab dia tak mau bagi. Balik aja Khalifah, dia panggil anak murid dia seorang nama Abdullah. Dia panggil, dia kata, hang mau dah aku nak bagi hang nikah dengan anak aku? Terkejut Pak Lah ni. Dia kata nak melawak pun jaga buat lagu ni. Dia kata, anak Tok Guru ni siapa yang tak kenal? Semua satu negeri sembang pasal lawa anak dia ni. Dia tanya dekat Pak Lah ni, dia kata, Pak Lah hang mau dah anak aku? Pak Lah terkejut. Tak, dia kata, sungguh mau dah hang, aku nak bagi hang nikah dengan anak aku? Pak Lah ni kata, tapi Tok Guru, saya duit tak ada. Jawab soalan aku, dia kata. Jawab soalan aku, hang mau dah aku nak bagi hang nikah dengan anak aku? Ish. Nak jawab apa tuan-tuan? Mau, dia kata. Tapi abang lah kata duit tak ada. Tang duit tak ada tu saya abang awal-awal esok jangan duk. Kan? Abang awal-awal duit tak ada, dia kata. Tok Guru dia kata, aku tak tanya soalan tu. Pasal apa yang pergi jawab? Aku tanya lain, hang pergi jawab lain. Pasal apa? Aku tanya hang mau tak kat anak aku. Aku tak tanya hang duit ada tak ada. Mau, dia kata. Mau, alhamdulillah. Dia bagi menikah anak dia dengan Abdullah, anak murid dia tak ada apa ni. Pasal apa? Pasal dia yakin Abdullah boleh jaga agama anak dia. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng, ini cerita yang bersabit dengan Sa'id Al-Musayyab. Ini cerita hadis ni diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama dia Sa'id Al-Musayyab, bahwasanya jumpa ia dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila dia jumpa dengan sahabat Nabi itu, maka kata sahabat Nabi, yakni Abu Hurairah tadi, kata dia, aku minta kepada Tuhan bahawa dikumpulkannya antara aku dan antara kamu di dalam pasar surga. Tuan-tuan, bagusnya Sa'id bin Musayyab ni, bagusnya dia sampai Abu Hurairah pun syok kat dia. Abu Hurairah ni tak usah cerita lah punya hebat macam mana yang kata Abu Hurairah ni. Tuan-tuan, buka saja Sahih Bukhari, buka saja Sahih Muslim, buka saja kitab Sunan hadis ni, nama Abu Hurairah ni selang semuka, tiap-tiap muka duk jumpa nama Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang cukup hebat. Sahabat Nabi yang hebat, sehebat Abu Hurairah ni, dia suka dekat Sa'id bin Musayyab. Tuan-tuan bayang tengok macam mana. Orang yang macam ni, dia nak suka ke orang bukan senang. Bila dia suka kat seorang tu, makna orang tu bagus sungguh. Satu Tok Guru yang cukup hebat ni, kalau dia berkenan dekat kita ni, kita patut syukur pada Allah. Pasal apa? Dalam ramai duk ada kita ni, dia berkenan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang begitu sekali hebat dari segi meriwayatkan hadis ni, dia berkenan dekat Sa'id bin Musayyab ni sampai dia kata apa? Dia kata dekat Sa'id bin Musayyab, aku minta kepada Allah agar dikumpulkan aku dengan kamu di dalam pasar surga esok ni. Dia kata. Dalam ramai-ramai duk ada tu, Abu Hurairah pilih Sa'id bin Musayyab. Dia kata, aku minta dekat Allah di syurga esok aku nak jumpa hang di dalam pasar syurga. Bila didengar oleh Sa'id kata sahabat Nabi Abu Hurairah itu, maka dia pun bertanya. Faqala Sa'id, afiha suq? Qala na'am.
akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannah iza dakhaluha nazalu fiha bifadli a'malihim. Maka berkata Sa'id bin Musayyab, adakah di dalam syurga itu pasar? Sa'id bin Musayyab tanya, dia kata hang minta dekat Tuhan supaya esok kita jumpa dalam syurga. Di syurga ada market ke? Di syurga ada pasar ke? Semacam kita di dunia ini ada pasar? Maka jawab Abu Hurairah, bahkan ada pasar di dalam syurga itu, tetapi tidaklah ia seperti pasar di dalam dunia ini. Abu Hurairah kata ada. Di syurga esok ada pasar, ada market, tapi tak macam pasar di dalam dunia ni. Hanya serupa pada nama jua, kerana bukan berjual beli di dalamnya. Dia kata nama aja pasar, tapi tak macam pasar lagu kita duk tengok pasar tani di sini, tak serupa macam tu. Dia kata cuma dia kata di sana satu pasar istimewa disediakan Allah kepada kita semua. Semacam kita di dunia ada pasar, maka di sana juga ada pasar, tapi tak sama dengan pasar di sini. Telah mengkhabarkan aku akan ada pasar itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi bahawasanya isi syurga itu apabila masuk ia ke dalam syurga, turun singgah mereka itu di dalamnya mengikut kelebihan amal mereka itu. Tu dia. Abu Hurairah kata Nabi habang ke aku, bukan aku reka benda ni. Nabi habang, Nabi kata di syurga esok ada pasar. Semua orang yang masuk syurga akan pi ke pasar syurga ni. Semua orang akan turun pi ke situ. Yakni duduk masing-masing di dalam pasar itu atas kira-kira amal mereka itu. Turun pi itu masing-masing atas masing-masing punya kelebihan. Tak sama antara satu sama lain. Masing-masing dengan martabatnya. Ada yang martabat tinggi dan ada yang martabat rendah di pasar syurga ni. Sambung hadis tu dia kata summa yu'zanu fi miqdaril jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum wa yabruzu lahum arshuh wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah. Kemudian diberi izin bagi mereka itu sekadar lama satu jemaat daripada hari-hari dunia. Orang yang duduk dalam syurga ni akan diberi peluang pi ke pasar syurga. Mereka akan diberi peluang untuk duduk di pasar, di market syurga ni lebih kurang seminggu. Lebih kurang, kiraan masanya lebih kurang seminggu. Yakni jika dihitung dan dikirakan masa lama diberi izin itu sekira-kira satu Jumaat dunia. Dan di syurga bukannya ada hari seperti di dunia ini, dan bukannya ada siang malam, dan bukannya ada jam. Syurga tak ada semua benda ni. Pergi sana esok tak ada, Isnin, Selasa, Rabu, tak ada. Dalam syurga esok tak ada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, tak ada. Dalam syurga esok tak ada pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, tak ada. Syurga ni satu tempat yang bukan dunia. Bukan dunia, jadi dia lain lah. Apa yang ada di atas dunia ni, itu bukan syurga. Syurga ni tak ada. Dia bukan macam yang ada atas dunia ni, bukan. Kalau atas dunia ada jam, sana tak ada. Kalau di atas dunia ada hari, sana tak ada. Kalau di atas dunia ada hari bulan, sana tak ada. Tapi lamanya masa Allah bagi orang-orang yang duduk syurga turun ke pasar syurga ni, kalau dikira lebih kurang seminggu lama masa dia. Tapi hari tak ada di sana. Dan boleh faham? Lagu tu cerita dia. Dia kata bila sudah diberi izin, maka ziarah mereka itu akan Tuhannya. Tu dia kemuncak kepada nikmat yang Allah limpahkan kepada ahli syurga. Apa dia? Boleh menziarahi Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tajuk yang kita akan tengok. Dia kata fi ru'yatillah, iaitu bab pada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni syurga bila masuk syurga ni Tuhan bagi segala-gala, sehingga kenapa yang teringat dalam hati dapat belaka. Sehingga kan penghuni syurga ni rasa aku tak pernah sangka macam ni Tuhan nak bagi dekat aku dalam syurga. Tuhan bagi ni
luar daripada sangkaan, luar daripada jangkaan mereka sangka tak ada dah nikmat lebih daripada hak mereka dapat ni. Tiba-tiba Tuhan mai tanya mereka, Tuhan kata, hampa mau dah aku nak bagi dekat hampa satu lagi nikmat? Terkejut ahli syurga. Ada lagi nikmat lain daripada ni? Ada lagi? Tuhan kata ada. Apa dia? Nikmat melihat aku. Macam mana? Wallahu a'lam. Allah sahaja yang mengetahui. Kita tak boleh rongkai dah. Rongkai sikit lagi masuk buat gila. Tak boleh rongkai. Benda ni tak boleh rongkai. Tunggu rasa aja di sana esok. Macam mana yang kata nikmat, kemuncak nikmat kepada ahli syurga ni. Begitu. Dia kata dan berimpun semuanya pada satu tempat. Semua orang duduk di satu tempat tu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tajallikan depan semua orang yang ada tu bagi nampak yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itulah kemuncak nikmat kepada ahli syurga. Maka tajalli dan zahir bagi mereka itu singgah sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duk kata Arsyur Rahman, arash ni macam mana? Masa tu Allah tajallikan, Allah zahirkan, nampak tu dia yang kata arash ni macam mana. Kita hari ni Firaun ko anak bukit tu tengok istana Sultan Kedah pun hebat dah. Kita berpeluang pergi di Brunei nu round tengok yang kata istana Sultan Brunei ni, tengok hebat dah. Kita tak tengok lagi yang kata Arsyur Rahman, yang dikatakan arash singgah sana Allah Subhanahu wa ta'ala tu macam mana. InsyaAllah kita pakat-pakat tengok di sana. Dia kata dan tajalli ia bagi mereka itu di dalam satu taman daripada beberapa taman syurga. Dan semua orang berpeluang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala hal keadaan duduk di dalam taman daripada taman-taman syurga Allah. Begitu. Kemudian sambung hadis tu dia kata fatudau lahum manabiru min nur wa manabiru min lu'lu wa manabiru min yaqut wa manabiru min zabarjat wa manabiru min zahab wa manabiru min fiddah. Dan dihantarkan bagi mereka itu membar-membar daripada cahaya. Tu dia. Membar ni sebagai simbol lah. Simbol kepada kebesaran. Membar. Kan kita cerita macam mana Nabi SAW dulu berkhutbah, bermembarkan tunggui pokok korma. Zaman awal-awal Nabi khutbah atas tunggui pokok korma. Pokok korma potong tinggal padu tu, Nabi naik atas padu tu khutbah. Sehinggalah satu sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh izinkan aku ni tukang, dia kata izinkan aku nak buat satu tempat, satu platform untuk Nabi bagi khutbah yang nampak okey sikit. Nabi kata okey. Maka sahabat ni design satu minbar, satu platform 3 anak tangga. Maka itulah khutbah yang Nabi SAW untuk ahlinya selepas Nabi nak khutbah. Kita jumpa adalah hadis cerita bila Nabi naik aja atas mimbar tu berkhutbah, dengar bunyi suara macam anak unta teriak. Bunyi suara macam suara anak unta teriak. Sehingga kan makmum yang duk ada pun duk tercari-cari bunyi apa mai mana. Tembus dari mana bunyi pada mana. Nabi khutbah bunyi merenek macam tu. Kita tengok Nabi turun. Nabi turun daripada mimbar yang 3 anak tangga, Nabi turun. Nabi jalan pi dekat padu pokok korma hak Nabi duk guna sebagai membar dia selama ni. Nabi pi, Nabi tepuk dia. Nabi kata kat dia, tak apa, hang akan sama dengan aku dalam syurga esok. Sengap bunyi teriak tu. Tuan-tuan, ini berlaku zaman Nabi dan peristiwa ni dicatatkan di dalam hadis Nabi. Dalam syurga esok dia cerita apa? Dia kata dihantarkan bagi mereka itu mimbar daripada cahaya, mimbar daripada mutiara, mimbar daripada permata yakut, mimbar daripada zabarjat, mimbar daripada zahab, daripada mah, dan mimbar daripada perak. Dia buat mah sebagai satu simbol kepada penghormatan orang yang masuk syurga ni. Dihantar mimbar-mimbar ini. Sambung hadis tu, wa yajlisu adnahum wa ma fihim min dani ala kusbanil miski wal kafur wa ma yarawna anna ashabal karasi bi afdala minhum majlisah. Dan duduk orang yang sekurang-kurang martabat mereka itu atas timbunan kasturi dan kafur. Orang yang masuk syurga pi himpun yang dikatakan di pasar syurga tadi ini,
Kalau dia ni orang yang banyak amal soleh, banyak amal ikhlas, dia duduk di atas mimbar yang dibuat daripada macam-macam yang dia sebut tadi. Selekeh-lekeh orang yang masuk syurga ni yang tak dapat mimbar daripada zabarjat, yang tak dapat mimbar daripada yakut, yang tak dapat mimbar daripada mah perak ni, Allah Subhanahu wa taala bagi dia duduk di atas timbunan kasturi. Wangi-wangian, satu timbun duk ada, dia pergi duduk atas timbunan kasturi. Itu kira lekeh. Selekeh-lekeh ahli syurga duduk di atas timbunan kasturi. Begitu. Padahal tiada di dalam syurga itu suatu daripada yang buruk dan huduk. Paling lekeh ahli syurga pun duduk atas timbunan kasturi wangi. Tak ada nak cari hak lekeh lebih daripada tu dalam syurga, tak ada. Nak cari duduk atas kursi kayu apa, tak ada. Nak cari pinong lagi, tak ada. Dalam syurga ni habis punya lekeh duduk atas timbunan kasturi wangi. Dia kata, jikalau nisbah kepada orang yang rendah martabat sekalipun dan tiada memandang mereka itu akan orang yang mempunyai kursi yang megah-megah lebih utama daripada mereka itu pada tempat duduknya, yang ni tiada ada dalam hati orang yang rendah martabat itu fikir dengki hasad kepada orang yang martabat tinggi itu. Di sana esok dengki tak ada. Yang kata syurga ni dengki itu tak ada. Dia ni martabat rendah, maka dia duduk di atas timbunan kasturi. Bila dia tengok ada kawan duduk di atas mimbar mah, ada kawan duduk di atas mimbar yakut, ada yang duduk di atas mimbar zabarjat, bila dia tengok tu dengki tak ada. Tak macam atas dunia. Atas dunia ni kepala duk lilit serban pun tengok kawan tu kereta elok sikit, rasuah mu tak boleh pakai kereta tu. Serban duk atas kepala, dalam ni busuk hang. Ni serban duk lilit dengan ekor turun elok apa semua, tengok kawan bawa kereta elok sikit, rasuah tu. Gaji apa duit boleh kan nak beli kereta tu? Busuk. Tak pasal apa yang pergi duk ingat busuk kat orang tu, pasal apa? Betul ke kawan tu duit rasuah beli kereta tu? Betul ke? Tak betul, tapi busuk tu ada. Di syurga tak ada yang ni. Di syurga tak ada. Kawan duduk atas timbunan kasturi ni, bila tengok kawan yang duduk di atas mimbar mah, bila dia tengok tu, hati ni syukur kepada Allah. Syukur aja. Tak ada rasa lah dulu hidup duk bodek macam mana boleh. Tak ada macam tu. Surga tak ada benda tu. Ini yang dikatakan surga ni tempat baik, maka Allah tak izinkan benda-benda yang tak baik ada di dalam hati orang yang sudah menjadi penghuni syurga. Sambung hadis tu, dia kata, qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, wa hal nara rabbana? Qala na'am. Qala hal tatamarawna fi ru'yati syams wal qamar fi lailatil badri? Qulna la. Qala kadzalika la tamarawna fi ru'yati rabbikum. Maksudnya, kata Abu Hurairah, aku kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah boleh kita melihat Tuhan di dalam syurga itu? Abu Hurairah tanya Nabi. Abu Hurairah tanya Nabi, bila Nabi duk kata esok bila masuk syurga kita semua akan dihimpunkan di satu tempat, nama dia Suqul Jannah, nama dia pasar syurga ataupun market syurga. Di sana masing-masing orang dengan masing-masing amal masa dia atas dunia. Kalau dia satu orang yang banyak amal dan amal dia ikhlas, dia dilihat duduk di atas mimbar daripada mah, perak, zabarjat, yakut dan sebagainya. Nabi kata selekeh-lekeh orang yang masuk syurga, dia akan duduk di atas timbunan kasturi wangi. Bila Nabi duduk cerita macam ni, Abu Hurairah ada benda nak tanya Nabi. Dia tanya apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kita esok masuk syurga, boleh tak tengok Tuhan? Dia tanya macam tu. Ya Rasulullah, bolehkah kita tengok Tuhan? Maka jawab Nabi SAW, bahkan kita semua akan melihat Tuhan di sana. Ini cerita dia. Nabi kata apa? Bahkan siapa juga ditakdirkan Allah masuk syurga, kemuncak kepada anugerah penduduk syurga ni ialah ru'yatu
ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Nabi lagi, adakah datang syak sekalian kamu pada nampak nyata melihat matahari dan bulan pada malam purnama 14 hari bulan? Nabi kata, aku nak tanya hampa, malam bulan purnama kita tengok bulan, ada tak di kalangan kita yang syak bila tengok bulan? Nabi tanya, ni malam 14, malam 15 hari bulan, tengok bulan mengambang di atas langit tu, ada tak orang syak duk tengok? Dia tu bola pimpong tu, bukan? Ada tak orang hidup jadi 3 suku lagu tu? Tak ada. Macam mana kita tengok bulan purnama, kita tak syak dah. Tumbuk mati kilas tangan kita macam mana pun kita duduk kata bulan tu lah. Kita tengok matahari, kita tengok bulan, tak ada syak, tak ada ragu, tak ada was-was, tak ada rasa bukan, tak ada. Kita tetap kata yang tu bulan, tetap kata yang tu matahari. Maka Nabi tanya Abu Hurairah, mungkinkah orang yang apabila dia melihat bulan purnama, dia duduk ragu-ragu, bulan ke ni, bulan ke ni? Ada tak ada orang macam tu? Maka jawab sahabat-sahabat, tiada datang syak sekali-kali. Mereka kata, mana boleh, tak mungkin lah, tengok bulan-bulan lah. Tengok bulan nak kata kaita pasal apa pula? Tengok bulan-bulan lah. Maka sabdanya, demikian jua tiada datang syak sekalian kamu pada melihat Tuhan kamu. Nabi kata, macam mana kita tengok bulan purnama, kita tak ada syak apa, kita kata itu bulan, demikianlah di akhirat esok kita melihat Allah, kita tak ada syak apa, memang kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. So soal melihat Allah bagi penghuni syurga itu soal yang tidak syak, bahkan benda yang pasti. Dia kata, sambung hadis tu, dia kata, wala yabqa fi dhalikal majlis rajulun illa hadarahu Allahu muhadarah hatta yaqula lirrajuli hatta yaqula lirrajuli minhum ya fulan ibn fulan atazkuru yawma kadha wa kadha fayuzakkaru bi ba'di ghadaratihi fid dunya. Dan tiada tinggal di dalam itu majlis seorang laki-laki melainkan bercakap-cakap dengan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehabis-habis cakap, sehingga berfirman ia bagi laki-laki daripada mereka itu, hai si anu, anak si anu, adakah engkau lihat akan hari bagian-bagian? Adakah engkau ingat akan hari bagian-bagian? Maka diberi ingat akan dia, yakni akan Allah, dengan setengah daripada janji yang tiada disempurnakannya pada masa di dalam dunia. Itu dia. Nabi kata, orang yang masuk syurga boleh tengok Allah. Bukan sahaja boleh tengok Allah, bahkan boleh bersembang dengan Allah. Bersembang dengan Allah sampai peringkat Allah panggil kita ni dengan nama kita, bin pak kita. Anugerah Allah bagi kepada penghuni syurga. Bukan takat tengok aja, boleh duduk berdepan-depan ni. Nabi kata, illa hadarahullahu muhadarah, melainkan Allah hadir, duk ada di depan tu, duk ada depan kita terang-terang. Hatta yaqula lirrajul, sehinggalah Tuhan kata dekat makhluk, dekat hamba yang duduk depan dia, Tuhan kata, ya fulan ibn fulan. Tuhan kata, hey Samsuri bin Ahmad, panggil lagu tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jangan pula saat ni siapa pergi duk kata pula, Tuhan boleh ke kenal semua orang ni, ramai ni. Jangan duk tanya lagu tu. Tanya lagu tu pergi turun tak usah duk mengaji. Allah subhanahu wa ta'ala, dia buat kita. Bukan kata dah kita jadi, dah boleh duk bercakap pandai apa semua ni Tuhan kenal dah. Belum kita jadi, Tuhan tahu dah kita nak jadi. Masa ada Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa, masa ada dua orang tu saja, Tuhan tahu dah. Kata satu orang nama Samsuri bin Ahmad akan lahir berapa hari bulan, Tuhan tahu dah. Masa tu Tuhan tahu dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kata ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ni bukan cerita dah. Allah tahu ni sejak dulu-dulu, sejak tak mula bagi tahu Allah tahu semua benda. Nak abang tak erti begitu yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita faham benda ni tuan-tuan, kita tak bercakap pandai.
Kita bila kita tak faham benda ni yang kita pergi duk bercakap ni, duk komplain hukum Tuhan apa semua ni, pasal tak tahu ni lah. Pergi duk petikai hukum hudud apa ni, nak kena potong tangan pencuri, nak kena sebat orang yang berzina apa semua. Kita pergi duk buat bercakap pandai ni, pasal apa kita pergi duk bercakap pandai ni? Pasal kita tak tahu kata Tuhan macam tu. Ni kita tak ada lagi. Tuhan tahu dah berapa hari bulan kita nak ada. Tuhan tahu dah kita nak mati berapa hari bulan. Tuhan tahu dah kita esok ni nak pergi syurga neraka. Tuhan tahu dah bila giliang kita nak pergi duduk depan Tuhan. Tuhan nak tanya, ya fulan abna fulan tu. Tuhan tahu dah semua benda ni. Kalau Tuhan tahu sampai macam tu, tuan-tuan, takkan Tuhan tak tahu undang-undang apa yang sesuai di atas dunia ni. Itu cerita dia. Jadi kena faham benda ni. Kita kadang-kadang sedih, bukan apa sedih ni, pasal hamba Tuhan, hamba Allah, tiba-tiba dia tak faham benda ni. Pelik sungguh lah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata di akhirat esok kalau jadi ahli syurga, Allah panggil depan-depan, Allah panggil nama kita, ya fulan nabna fulan, wahai Samsuri bin Ahmad. Tuhan kenal kita, Tuhan kenal kita anak siapa. Begitu sekali kepada penghuni syurga yang duduk di dalam syurga esok ni. Kemudian maka diberi ingat akan dia. Allah bagi ingat pula dalam duk bercakap tu, Allah bagi ingat pula dengan setengah daripada janji yang tiada disempurnakannya masa dalam dunia. Tuhan boleh sebut pula dekat kita. Dia kata, hang ingat dah, Tuhan kata berapa-berapa hari bulan dulu hang janji kata lagu ni tapi hang tak buat. Pelik kata tuan-tuan, Tuhan nak tahu benda ni. Illa ladaihi raqibun atid, melainkan ni di sisi kita ni ada raqib dan atid duk catat. Kalau tak ada malaikat catat pun Tuhan tahu, tapi Tuhan suruh malaikat catat pasal apa? Pasal nak membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat esok waktu kita didakwa, buku rekod ni buat keluar. Jangan ingat kata Tuhan bubuh raqib dengan atid ni pasal Tuhan tak boleh nak ingat apa kita buat. Jangan ingat macam tu. Tak kena. Allah letak malaikat raqib dengan atid duk catat ni apa kita buat, semua dia tulis ni, semua tulis tanpa lupa, tanpa lalai, tanpa kecuali. Semua tulis. Malaikat ni la ya'sun Allah ma amarahum, mereka tidak derhaka Allah atas apa yang Allah perintah depa suruh buat. Tujuan catatan ini, tujuan dia bukan takut Tuhan lupa nak kena tengok balik, bukan tujuan tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia bila kita dibicarakan di padang mahsyar esok ni, apabila pertuduhan dibacakan di depan kita, pada masa tu rekod dikemukakan sebagai bukti. Itu tujuan dia. Tujuan dia nak membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dibicarakan di mahsyar esok ni. Clear, benda ni very clear, cukup clear tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka mengakulah laki-laki itu serta ditanya akan Tuhannya. Bila Tuhan tanya lagu tu, mengakulah, nak kata apa lagi? Buat-buat garu lagu keraluku lagu tu. Oh betul ada tu, Allah saya terlupa. Dia buat lagu tu. Maka banyaklah keraluku di sana esok ni. Kan? Lupa saja. Oh betul. Mana saya tak teringat tu lagu tu. Sambung hadis tu, dia kata fayaqulu ya Rabbi afalam taghfir li, fayaqul bala fasa'atu maghfirati balagat bik manzilataka hadhi. Maka berkata ia, wahai Tuhanku, maka adakah tidak engkau ampun bagi dosaku? Bila Tuhan sebut lagu tu, hang hari tu ingat dah berapa hari bulan berapa depa pi tangkap hang duk dalam pesta arak. Sudah kata dia, is ingat lagi dia kata benda tu. Kena tuan-tuan, kena. Bila kena macam tu, apa dia kata? Dia kata dekat Tuhan, wahai Tuhanku, adakah tidak engkau ampun bagi dosaku? Surrender, nak kata apa kita? Ya Allah, dia kata tolonglah. Ya Rabbi afalam taghfirli, tak bolehkah ampunkan dosa aku? Aku mengakulah memang aku salah, aku minta ampun padamu ya Allah. Lagu tu. Maka firman Tuhan, bahkan maka dengan keluasan ampunku telah disampaikan dengan engkau
kepada martabat kamu sekarang ini. Tuhan kata minta ampun, Tuhan kata no problem. Kalau aku tak ampun hang, Tuhan kata hang tak ada di sini hari ini. Itu dia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buat dosa besar macam mana pun, bertaubat kepada Allah. Kalau taubat itu taubat nasuha, tak ada masalah bagi Tuhan untuk bagi keampunan kepada hamba dia. Dia ni bila bercakap dengan Tuhan, Tuhan kata kat dia, hang ingat dah hang ada buat benda ni. Dia mengaku, ya Allah betul, ampunkanlah aku hari ni. Tuhan kata apa? Tuhan kata tak ada masalah. Kalau aku tak ampun hang tak ada di sini hari ini. Tuhan kata. Maknanya apa? Ampun dah dia ni. Maka dia menjadi ahli syurga. Sambung hadis tu dia kata fa bainama hum ala zalik ghashiyatuhum sahabatun min fawqihim fa amtarat alaihim tibah lam yajidu misla rihihi syai'an qat. Maka dalam antara mereka itu atas yang demikian itu menyelubungi akan mereka itu oleh awan dari atas kepala mereka itu. Tengah duk menghadap Allah, duk bercakap dengan Allah, Tuhan pun dah kata dah dia ampun. Tengah duk dalam keadaan macam tu, tiba-tiba main satu awan menyelubungi mereka itu oleh awan daripada atas kepala mereka itu, mai satu awan. Maka diujannya ke atas mereka itu dengan bau-bauan yang tiada pernah didapati mereka itu, seumpama bau sesuatu sekali-kali. Tu dia tengah duk macam tu, tiba-tiba mai satu awan. Awan tu bawa mai hujan. Hujan yang turun tu bukan hujan air hujan ni, dia turun wangi-wangian. Yang kata syurga ni, dia turun mai wangi-wangian, kan? Tu yang kita di sini bila buat sembahyang mayat, kan, bila habis sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tu ada kawan duk pocik yang mawang pula ke belakang, kan? Tu kira konsep ni lah. Kan? Dia pergi ambil, tak tahulah, kot lah dia ambil sempena ni ke apa ke gumana ke, dia duk ingat. Dia semua lagu tu, kan, mocik habis belakang baju kita buah yang mawang, kan, wangi lagu tu. Rupanya dalam syurga esok Tuhan buat macam tu. Dia mai awan tu duk ingat hujan nak turun, rupa-rupanya turun mai wangi-wangian, turun mai kena ke atas ahli syurga yang duk ada ni. Wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala qumu ila ma a'dadtu lakum minal karamah fakhudhu mashtahaitum fana'ti suqan qad haffat bihil malaikah ma lam tanzuril uyunu ila mithlih wa lam tasma'il adhan wa lam yakhtur 'ala al-qulub fayuhmalu lana mashtahayna laisa yuba'u wa la yushtara. Maka berfirman Tuhan kita yang maha suci lagi maha tinggi, bangun sekalian kamu kepada barang yang telah aku sediakan bagi sekalian kamu daripada kemuliaan. Maka ambil oleh sekalian kamu barang yang kamu ada ingin akan dia oleh nafsu sekalian kamu. Lepas Tuhan duduk beramah mesra bercakap dengan hamba-hamba dia di syurga esok ni, lepas tu Tuhan kata qumu, Tuhan kata bangkit. Tuhan kata semua orang bangkit, pi ambil kemuliaan yang aku janji dekat hampa selama ni. Tu dia. Tuhan kata bangun, semua orang bangun. Hampa semua adalah ahlul jannah, ahli syurga yang dijanjikan karamah, yang dijanjikan kemuliaan oleh aku dulu. Hari ini aku nak bagi kemuliaan yang aku janji tu. Bangun semua, jom pakat-pakat pergi ambil janji baik aku dekat hampa semua. Maka kita pun pergi kepada pasar itu. Tuhan suruh pergi ke suk ini, ke yang dikatakan market syurga, yang kata pasar syurga ni, Tuhan suruh pergi sana. Maka sesungguhnya telah dilengkongi dengan dia oleh malaikat akan barang yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas di dalam hati. Maka ditanggung bawa kepada kita akan barang yang kita ingin akan dia itu. Bila turun pi dekat pasar syurga ni, bila pi tengok malaikat duk kawal kawasan tu semua.
huffat alaihil malaikah, telah dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah al-muqarrabun, duk jaga keliling kawasan pasar itu. Maka tiada ia dijual dan tiada ia dibeli. Benda yang ada dalam pasar syurga tu, kalau kita teringin nak beli pun kita tak boleh beli, dan tak ada orang nak jual, melainkan teringin dapat, teringin dapat, teringin dapat, macam tu. Sambung hadis tu, dia kata wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dahum ba'dah. Qala fayuqbilu ar-rajul dzul manzilatil murtafi'ah fayalqa man huwa dunah wa ma fihim dani fayaru'uhu ma yara alaihi minal libas. Dan di dalam itu pasar berjumpa-jumpa ahli syurga, setengah akan setengahnya. Masa itulah pakat dia jumpa balik. Tengok-tengok tu imam kampung kita pun duk ada. Tengok-tengok pak penakan kita, yang kita umur 16 dia mati dah, kita baru umur 16 dia mati. Tengok-tengok duk ada balik dalam syurga. Tengok-tengok, di situlah tempat berjumpa semua ahli syurga ni. Maka sabda Nabi, maka beradab seorang laki-laki yang mempunyai darjat yang tinggi, lalu berjumpa ia dengan orang yang lebih kurang darjat daripadanya. Berjumpa dua ahli syurga, hak seorang darjat tinggi, hak seorang darjat rendah. Hak seorang duduk atas mimbar buat daripada yakut, hak seorang duduk di atas timbunan kasturi. Jumpa. Dan tiada di dalam mereka itu orang yang bodoh dan buruk. Tak ada siapa pun yang rupa parah tak segak. Segak semua. Hak ada dalam syurga tu segak semua. Maka bila dilihat oleh orang yang rendah darjat akan orang yang tinggi darjat, lalu terkejut ia dengan sebab barang yang dilihatnya daripada pakaian kemuliaan dan kemegahan itu. Kawan hak darjat rendah ni, bila jumpa dengan kawan hak darjat tinggi ni, jumpa tengok-tengok pakaian yang kawan tu pakai, dalam hati dia ni berasa apa, hebatlah dia ni, pakaian dia elok sungguh. Dan berkata-kata hatinya berkenan akan pakaian itu. Bila dia tengok kawan hak darjat tinggi ni pakai macam tu, dia tengok-tengok tu hati teringin. Hati itu teringin, begitu. Kata hadis tu, fama yang qadi akhiru hadisih hatta yatakhayyala ilaihi ma huwa ahsanu minhu wa dhalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzana fiha. Maka tiada habis akhir cakap di dalam hatinya berkenan pakaian itu, sehingga datang terbayang-bayang kepadanya pakaian yang lebih elok daripada pakaian tu, maka pakaian itu pun datang serta dipakainya. Dia baru tengok pakaian kawan tu, baru teringat dalam hati, cantiklah kalau aku dapat. Baru duk ingat tu tengok pakai dah. Tengok tu, hati ni baru duk berkata-kata. Hati duk berkata-kata tak habis lagi. Tengok baju tu duk ada di badan dia dah. Allah bagi macam tu kepada ahli syurga. Dan yang demikian itu, bahawasanya tiada sayogia bagi seorang berduka cita di dalam syurga. Nabi kata kalau macam tu, tak ada lah satu orang pun patut duka cita apabila dia masuk syurga. Tak patut duka cita. Pendek kata, apa yang teringat boleh belaka. Kita atas dunia ni kalau tengok ada teringat, aku bila boleh pakai macam tu, sampai mati tak boleh pakai lagi, kan? Pergi tengok Sultan Brunei ada kapal terbang peribadi, ada personal jet, kapal terbang peribadi, kan? Duk tengok, aku bila nak boleh pakai kapal terbang tu, sudah kapal terbang lah, kan? Mimpi hak patut-patut ngahang sudah lah, kan? Di syurga esok mimpi apa pun tak apa, mai semua. Tak tahu nak abang lah lagu tu. Maka dikurniakan Tuhan apa nikmat yang menyukakan hati dan sukacita dengan sentiasanya mereka itu. Seronok dalam surga ni, tak tahu nak abang. Kira nak apa dapat, seronok. Begitu. Sambung hadis tu, dia kata summa nansarifu ila manazilina fayatalaqqana azwajuna fayaqulna marhaban wa ahla laqad ji'ta wa inna bika minal jamal afdala mimma faraqtuna alaiha. Hak ni lagi dahsyat.
Apa pula dia kata? Kemudian berpalinglah kembali kita ke rumah kita. Habis dah pergi masuk dalam market, dalam pasar syurga ni, tengok apa teringin semua dapat, tengok teringat belum habis ingat dah dapat apa semua, dah habis puas dah apa nak semua dapat, teringat nak balik rumah. Teringat nak balik rumah. Nu datin kita duduk dalam rumah tu kan. Teringat nak balik rumah. Maka datang isteri berjumpa dan menyambut kedatangan kita itu. Balik-balik tengok-tengoklah, duk ada rumah yang kata duk masak kat kita di atas dunia ni. Dia pun duk ada sana dah. Bila kita sampai aja dia sambut kita balik ni, seraya berkata isteri kita, selamat datang, selamat tiba. Sesungguhnya telah datang engkau, padahal ada padamu kecantikan dan kebagusan lebih utama daripada barang yang telah berenggang kita atasnya. Tu dia. Kita balik-balik dia marhaban wa ahla, dia mau selamat pulang abang, dia kata lama ni daripada kita mati sampai nak boleh kecup sangkakala kiamat, sampai nak cup pula sangkakala kedua nak bangkit pula di padang mahsyar, lepas tu nak masuk dalam syurga nu nak dapat segala limpah nikmat, nak turun pi pasar syurga apa semua. Berapa lama masa kita berenggang dengan dia ni, tempoh masa tu. Ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang mati ni beranggang dengan isteri ni berapa lama, tiba-tiba dah masuk syurga, jumpa balik. Bila jumpa isteri ni kenal kita lagi, kita pun kenal dia lagi. Isteri kata dekat kita marhaban wa ahla, dia kata selamat datang, selamat pulang abang apa semua, sambut kita. Lepas tu apa dia kata? Dia kata wa inna bika minal jamal afdala mimma faraqtuna alaih. Dia kata abang lebih handsome daripada zaman kita berpisah dulu. Dia kata masa abang mati dulu, dia mati kendian sikit, kita mati dulu. Masa abang mati dulu tak segak ambil macam ni. Dia kata ayah macam mana hari ni? Pergi buat facial ke? Dia kata kan? Ayah pergi ambil suntikan botox ke? Dia kata segak lain macam. Segak tu lain macam. Dan benda ni disebut dalam hadis. Dia kata dalam hadis ni, Nabi sebut, kata isteri kata macam tu, wa inna bika minal jamal, sesungguhnya bagi kamu wahai abang, dia kata daripada jamal, daripada cantik, segak, handsome ni, afdala mimma faraqtuna alaih, lebih handsome daripada zaman kita berpisah dulu ni. Masa mati dulu pun abang tak segak macam ni. Dia kata awak lah ni segak sangat ni. Lagu tu. Sungguhnya telah datang engkau padahal ada padamu cantik dan bagus, lebih utama daripada barang yang berenggang kita atasnya dulu. Sambung hadis tu, fayaqul inna jalasna al-yawm rabbana al-jabbar wa bihaqqina an nanqaliba bimithli ma manqalabna. Maka berkata seorang laki-laki yang kembali itu pada isteri dia, sesungguhnya kami pada hari ini duduk sama-sama Tuhan kami yang maha perkasa. Dia beritahu kat bini dia, ni baru balik jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata maka sepatutnya dan selayaknya kami balik jadi cantik. Tak heranlah kami jadi cantik, sebab kami baru diizinkan jumpa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha indah, maha cantik. Maka Allah suka kepada keindahan dan kecantikan. Maka tak heran Allah bagi kami ni jadi cantik, semacam mana yang telah berbalik cantik yang ada sekarang ini. Pasal itulah ni kami jadi cantik. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Masalah dia kata ingin akan rupa cantik orang yang dilihat dalam syurga itu, maka menjadikan diri dapat cantik sepertinya. Ni pula dia kata kita jumpa satu orang yang cantik dalam syurga, kita pun jadi cantik. Macam tu pula dalam syurga. Itulah hal dia dalam syurga. Apabila ingin akan sesuatu, maka datanglah barang yang diinginkan itu. Demikianlah tersebut khabar dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la suqan ma fiha shira wala bay' illa suwara min ar-rijal wan nisa fa iza ishtahar rajul suratan dakhala fiha. Maksudnya diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah,
Sayyidina Ali ni dia punya kunyah, dia punya gelar yang Nabi bagi kat dia Abu Turab. Sayyidina Ali ni Nabi panggil dia Abu Turab, bapak tanah. Dia ada sebab pasal apa Nabi panggil dia bapak tanah. Kadang-kadang Nabi bagi gelang dekat sahabat-sahabat ni, nampak tu macam apa, Abu Hurairah bapak anak kucing, Abu Turab bapak tanah, kan? Kita ada ingat apa istimewa gelaran tu? Oh, tapi bagi para sahabat Nabi itu sangat istimewa. Pasal Nabi bagi, maka itu sangat istimewa. Begitu. Baik, hadis ni riwayat daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Katanya telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam syurga itu ada pasar yang tiada di dalamnya jual dan tiada beli. Sayyidina Ali kata Nabi beritahu dalam syurga ada pasar tapi tak ada jual beli. Hanya rupa cantik daripada laki-laki dan perempuan, itulah yang dipandang dan dilihat. Yang kata pasar dalam syurga ni ada rupa cantik. Kita boleh tengok banyak rupa-rupa cantik di dalam syurga ni. Maka apabila ingin seorang akan satu rupa yang cantik itu, maka masuklah ia di dalamnya. Yakni dijadikan Allah sepertinya. Seperti seolah-olahnya masuk ia di dalam rupa yang cantik itu. Oleh lekahnya datang dan jadinya itu. Itu dia. Kita berjumpa dengan satu orang hak cantik dalam syurga. Tengok tu kita berkenan cantik dia tu, kita cantik dah. Tapi macam tu boleh jadi. Kita tengok satu orang yang rupa parah cantik, kita tengok tu, kita berkenan tu, kita cantik dah. Demikian yang dikatakan pasar dalam syurga, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata Tirmizi, ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi ru'yati Rabb tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah kita masuk bab yang menyatakan hadis yang menerangkan melihat Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi di dalam syurga. Dia ada banyak lagi tajuk selepas ni tuan-tuan. Lepas tu dia tengok fi qawlihi, bab fi qawlihi lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ada satu ayat Quran Allah berfirman lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Maksudnya bagi orang yang buat baik itu balasan yang lebih baik, bahkan ziyadah, bahkan Tuhan bagi lebih lagi. Apa maksud ayat itu? Quran Tuhan kata lillazina ahsanul husna. Atas dunia siapa buat baik, Tuhan akan bagi lebih baik daripada tu pada dia. Tak cukup dekat tu, wa ziyadah, dan tambah lagi. Apa benda yang dimaksudkan dengan tambah lagi tu? Kita buat baik, kita dapat yang lebih baik, dekat tu kita faham dah. Dah ada lagi satu, wa ziyadah, Tuhan tambah lagi. Pasal apa? Pasal dia nak beritahu, kata Islam sangat-sangat mau umat Islam ini hari-hari fikir macam mana nak buat baik. Tuan-tuan, kalau semua kita hari-hari fikir nak buat baik, dunia ni semua orang baik ya? Dia senang aja. Kita ingat nak buat baik, kawan-kawan kita ingat nak buat baik. Kalau semua orang ingat nak buat baik, dunia ni jadi baik. Tapi masalahnya tak ramai orang yang bangkit pagi ingat nak buat baik. Tak ramai. Kadang-kadang orang baik tapi buat benda tak baik. Sangat memalukan. Kan? Keluar dalam majalah apa baru ni, operasi cegah maksiat di Kuala Lumpur. Tangkap banyak yang kena tangkap ni budak-budak universiti. Budak-budak universiti. Dalam ramai-ramai tu ada pula yang duk buat hafaz Quran. Bah. Tak syok. Awak pergi jadi macam tu. Kan? Tapi kalau kita balik dalam Islam, Nabi dah beritahu
Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tidak akan berzina satu orang yang berzina itu kalau sekiranya masa dia nak berzina tu dia beriman dengan Allah. Maksud hadis tu apa? Maksud hadis tu iman ni, yang kata iman ni dia boleh bercerai tanggai. Waktu dia beriman dia tak buat benda-benda tak elok ni. Tapi bila dia buat benda tak elok, maknanya waktu tu iman bercerai daripada dia. Maka kerana tu dia buat benda tak elok. Jadi bila dah kena terkejut lah. Macam mana apa lagi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina satu orang yang berzina itu kalau sekiranya masa dia nak berzina itu dia beriman kepada Allah. Dia tak akan berzina. Untuk ingat balik hadis yang kata 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di antaranya apa? Seorang tu. Satu orang yang diajak oleh satu orang perempuan yang bangsawan, berharta, ajak dia berzina. Dia kata inni akhafullah. Dia kata sesungguhnya aku takut Allah. Dalam keadaan macam tu, dalam keadaan dia diuji, keimanan dia diuji, dia diajak berzina oleh satu orang perempuan yang cukup segak, cukup lawa, ada harta apa semua cukup. Dalam keadaan macam tu dia boleh jawab inni akhafullah, aku takut Allah. Tadi petang saya jumpa satu budak, dia duk buat kerja komputer ni. Dia duk buat kerja komputer. Dia kata kat saya lepas saya panggil mai rumah buat apa ke sikit, dia kata kat saya, dia kata ustaz saya ni kadang-kadang pening. Saya kata pening pasal apa? Saya dah buat ni pasang-pasang komputer apa ni di pejabat kerajaan apa semualah. Baru ni saya pergi satu jabatan kerajaan, pegawai ni dia kata satu Pak Haji. Sudahlah satu Pak Haji, orang tua pula. Dia kata bukan haji muda, haji tua. Dia boleh kata dekat saya ustaz, dia kata ni aku panggil hang mai pasang ni, hang boleh bagi berapa kat aku? Budak muda tak menikah lagi budak ni, tapi dia tu pula lebih takut kepada Allah daripada Haji Namoto tadi. Saya nak marah juga bila dengar benda ni. Apa ni? Apa ni? Budak muda ni bayar anak hang malulah sikit dekat dia. Budak ni main nak pasang apa ni, dia boleh kata kat budak ni, dia kata ni aku panggil hang mai buat kerja ni di pejabat ni hang boleh bagi berapa kat aku? Dia kata apa? Saya terkejut. Dia kata Pak Haji ni kata lagu ni. Saya tanya dia, hang kenal ke Pak Haji tu? Anak dia sekelas dengan saya. Dia kata anak kawan tu sekelas dengan dia. Habis tu saya pergi abang kat anak dia. Dia kata abang apa kat anak dia? Saya kata kat anak dia, ayah hang apa? Kata aku pun dia nak pau juga. Dia kata budak-budak bahasa tu dia guna. Dia kata ayah hang apa? Aku pun dia nak pau juga. Anak dia terkejut. Nampak tuan-tuan? Saya tanya dia last sekali, saya kata dia melawak dengan hang kot, dia tahu hang sekelas dengan anak dia. Ada ustaz. Saya pun reti orang melawak dengan orang betul-betul nak makan kuih pau ni, saya reti. Tuan-tuan, apa cerita ni? Apa cerita? Awak yang duk terliong sangat dengan duit haram ni. Apa ni? Tu salah tuan-tuan. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Nabi kata setiap darah daging yang terbentuk daripada sumber haram, api neraka saja untuk dia. Tak salah. Hak mana Tuhan bagi kat kita, alhamdulillah cukup. Silap saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.